Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin, saya menyuruh diri saya dan kepada sidang jemaah sekalian, marilah terus kita sama-sama memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hari ini akan membicarakan tajuk jaga kebersihan, elak dengki. Saudara kaum muslimin, setiap insan pada kebiasaannya tidak terlepas daripada dijangkiti penyakit, sama ada ringan ataupun serius. Penyakit merupakan ujian Allah bagi meningkatkan keimanan, juga penyakit sebagai kafarah kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Maksudnya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, ulah gelana hingga duri yang menusuk anggotanya pun, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara kaum muslimin, sakit juga adalah ujian Allah terhadap hamba-hamba. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cobaan seperti yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu kamu? Mereka telah ditimpa kepayahan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman musuh. Allah lah yang menjadikan setiap penyakit, dan Allah juga lah yang maha menyembuh. Sebagai hamba-Nya, yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk mencegah sebelum berusaha mengobati. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'a illa anzalahu shifaa illa anzalalahu shifaa." Maksudnya, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah telah menurunkan untuknya ubat sebagai penyembuh. Saudara kaum muslimin, menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama. Apatah lagi Islam sememangnya menitik beratkan soal kebersihan diri sendiri maupun kebersihan persekitar. Islam mengajar penganutnya bersuci secara terperinci. Oleh itu, kebersihan adalah sebahagian kehendak daripada ajaran Islam. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah cinta sayang kasih kepada orang-orang yang bertaubat daripada dosa dan orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya daripada najis dan kekotoran. Kebersihan dapat mengelak penyakit. Antara penyakit yang menular karena kegagalan kita menjaga kebersihan di persekitaran adalah penyakit denggi. Denggi berpunca daripada gigitan nyamuk yang biak di persekitaran yang tidak dijaga. Denggi merupakan salah satu wabak penyakit yang sedang mengancam kesihatan masyarakat, khususnya di negeri Perak ini. Bilangan kes denggi di negeri Perak berlaku peningkatan yang ketara 2017 berbanding tahun lalu. Terdapat 1,223 kes telah dicatatkan sepanjang tahun ini. Terdapat 66 lokaliti wabak denggi dengan 16 daripadanya berada pada tahap serius. 15 daripada 16 tadi adalah di daerah kita, Kintai ini, dan satu di Laut Matang Selangor. Sehingga minggu ke-7 tahun 2017 ini, terdapat 4 kes kematian melibatkan denggi di negeri Perak. Kes denggi semakin menjadi rumit, ditambah dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca hujan panas boleh mewujudkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes jika tidak dihapuskan. Saudara kaum muslimin, nyamuk Aedes ini lazimnya menggigit mangsanya pada awal pagi dan awal senja. Tempat pembiakannya pula ialah di dalam takungan air jernih, sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Ini termasuk semua bekas yang boleh menanggung air, seperti kolam bilik mandi, tangki takungan air tandas, tempayan, pengalas pasu bunga, tangki septik bekas, tadahan air bersejuk, layar terpakai, tong ataupun drum berisi air, botol, tin kosong, tempurung kelapa yang terbelah, dan sebagainya. Manakala kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur hingga menjadi dewasa hanya mengambil masa lebih kurang seminggu saja. Oleh itu, cara paling berkesan untuk menghindari penyakit ini ialah dengan mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Ini selaras dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dia menitik beratkan prinsip pencegahan lebih banyak daripada pengobatan, lebih baik daripada pengobatan. Dalam hubungan ini, di antara langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah menghapuskan nyamuk Aedes dewasa menggunakan racun penyembur serangga di rumah, menggunakan semburan kabus untuk semburan yang berkesan. Orang ramai diminta memberi kerjasama dan menggunakan petugas-petugas daripada Jabatan Kesihatan ataupun pihak berkuasa tempatan menyembur kabus dalam rumah. Semburan aerosol juga boleh dilakukan ketika nyamuk Aedes aktif pada waktu pagi dan senja. Memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik dalam semua bekas menyimpan air 3 bulan sekali. Menutup semua bekas menyimpan air dengan rapat untuk mengelakkan nyamuk daripada bertelur. Bagi EJK Masjid Surau, Telaga Rakyat, Taman Perumahan, pastikan kawasan persekitaran mereka bebas daripada air takung pada tempat-tempat yang tiada keperluan. Mengamalkan kita semula untuk mewujudkan sekitaran yang bersih dan teratur, dan dapatkan nasihat daripada Jabatan Kesihatan Berhampiran sekiranya terdapat kemuskilan tentang isu ini. Saudara kaum muslimin, adalah jelas bahawa menjaga kebersihan persekitaran bukan sahaja dapat mengelakkan pembiakan nyamuk dan penularan penyakit, malah ia juga menzahirkan rasa selesa dan senang kepada semua pihak. Ini sesuai dengan fitrah manusia yang suka kebersihan
dan benci kepada sekeluruhan. Atas hakikat inilah Islam amat menitikberatkan aspek kebersihan. Tambahan pula keadaan persekitaran yang bersih dan cantik boleh memelihara kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Membiarkan persekitaran kita menjadi tempat pembiakan nyamuk juga adalah berdosa, kerana adalah menjadi tanggungjawab kita menjaga hak-hak ahli keluarga maupun jiran yang tinggal berhampiran kita. Tidakkah kita bimbang sikap sambil lewa kita boleh mengakibatkan kematian orang lain akibat ini? Sabda Nabi SAW berkenaan hak jiran, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Akhrajahu Bukhari Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berterusan malaikat Jibril memberi peringatan kepadaku tentang hak-hak jiran, sehingga aku menyangka jiran termasuk golongan yang berhak mewarisi harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.